Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, terima kasih karena menyokong channel ini dan janganlah marah-marah ya. Baik, hari ini kita dikejutkan dengan satu keputusan daripada Najib Tun Razak apabila beliau secara sahnya menarik balik rayuan beliau. Wah, kamu tahu apabila Najib membuat keputusan menarik balik rayuan ini, satu dunia gempar. Bahkan seluruh Malaysia gempar. Saya tak pastilah tentang parti UMNO. Adakah mereka pun gempar atau orang akan terkejut kenapa Najib menarik balik rayuan. Kita pun tak tahu. Adakah Najib sedia untuk meneruskan kehidupan seperti biasa di penjara Sungai Buloh atau di Kajang, ya, di penjara Kajang, atau bagaimanapun kita tahu. Baru-baru ini sibuk dalam PAU 2023. UMNO menuntut supaya Najib dapat dilepaskan atau dibebaskan dengan kadar yang segera. Mereka menuntut supaya Najib dapat keadilan yang sewajarnya. Tetapi dengan keputusan Najib untuk menarik balik rayuan ini satu kejutan yang luar biasa kepada kita semua. Bahkan kami yang mengikuti, saya yang mengikuti perkembangan kes Najib daripada awal sampailah beliau dipenjarakan di penjara Kajang, saya terkejut. Saya betul-betul terkejut apabila Najib menarik balik rayuan ini. Saudara-saudara sekalian, Najib tarik balik rayuan untuk akses maklumat bank keluarga Zeti. Ini satu kejutan yang betul-betul saya tak dapat rungkaikan. Mungkin Anda tahu, kenapa Najib nak menarik balik rayuan terhadap rayuan beliau untuk mengakses maklumat bank keluarga Zeti. Ini yang kita nak tahu. Apa sebab? Boleh kamu kongsi dalam ruangan komen. Apa sebab pada jangkaan kamu, pada pemikiran kamu? Apa sebab Najib tiba-tiba menarik balik rayuan untuk akses maklumat bank keluarga Zeti? Kerana dalam pertikaian-pertikaian sebelum ini ada mengatakan bahawa kes yang mana melibatkan Najib ada kaitan dengan maklumat bank keluarga Zeti dan sebagainya. Tetapi selepas 2-3 menjak ini tiba-tiba pula ini betul-betul kejutan besar. Tiba-tiba pula Najib tarik balik rayuan untuk akses maklumat bank keluarga Zeti. Kenapa? Itulah saya hairan. Adakah maklumat yang mau diperoleh sudah tiada di sanakah? Ataupun sia-sia sajakah? Ataupun permohonan itu akan membuahkan lebih banyak masalah kepada Najib? Adakah itu adalah jawaban kepada Anda daripada Anda semua? Sila tinggalkan komen Anda. Najib Razak menarik balik rayuannya untuk mendapatkan maklumat bank keluarga bekas Gubernur Bank Negara Zeti Akhtar Aziz. Peguam utama pasukan Najib, Muhammad Sapi Abdullah, memaklumkan perkara itu kepada Mahkamah Persekutuan yang sepatutnya mendengar rayuan itu pagi ini. Bekas Perdana Menteri yang sedang merengkok dalam penjara itu sebelum ini memohon dokumen itu bagi menguatkan pembelaannya dalam kes rasuah RM2.28 bilion melibatkan dana kekayaan negara 1MDB. Safi memberitahu perkara itu kepada panel 3 hakim yang diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim. Saudara-saudara sekalian, apabila ini berlaku, netizen mula mengagak, netizen mula menembak, netizen mula menebak, mencuba nasib untuk meneka. Kenapa Najib tidak mau meneruskan rayuan untuk mendapatkan maklumat bank keluarga bekas Gubernur Bank Negara ini, yaitu Zeti Akhtar Aziz? Adakah kalau mereka akan ambil maklumat bank keluarga Zeti ini, ada maklumat-maklumat yang rahasia yang akan terbongkar secara sendirinya dan akan lebih menyusahkan Najib? Kita pun tak tahulah. Ataupun maklumat-maklumat yang ada dalam perbankan keluarga Zeti adalah maklumat yang biasa-biasa saja. Ataupun Najib dah tahu dalam maklumat itu biasa-biasa saja. Kita pun tak tahulah. Tapi yang menghairankan saya, kenapa tiba-tiba peguam utama Najib ini menarik rayuan tersebut dan hanya diberitahu kepada Mahkamah Persekutuan tepat pada waktu rayuan itu didengar. Kita pun tak tahulah apa sebabnya maklumat ataupun rayuan itu ditarik oleh Najib. Tapi ada yang cuba menembak,
Kata mereka mungkin takut nanti ada dokumen atau ada data atau mungkin ada maklumat-maklumat sulit yang ada dalam maklumat bank keluarga Zeti ini yang mungkin akan memudaratkan kes Najib, yang akan mungkin lebih menyusahkan Najib. Siapa tahu kan, kita pun tak tahu. Bekas Perdana Menteri yang sedang merengkok dalam penjara itu sebelum ini memohon dokumen itu bagi menguatkan pembelaannya dalam kes rasuah RM2.28 bilion melibatkan dana kekayaan negarawan MDB. Syafi memberitahu perkara itu kepada panel 3 hakim yang diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim. Hakim-hakim ialah Hakim Besar Malaya Muhammad Zabidin Muhammad Diah dan Hakim Mahkamah Persekutuan Zabaria Muhammad Yusuf. Timbalan pendakwa rakyat tidak membantah permohonan itu. Mahkamah Persekutuan kemudian menolak rayuan tersebut. Najib sebelum ini merayu keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 12 Julai tahun lalu yang menolak permintaannya untuk mendapatkan dokumen itu. Semasa perbicaraan, Peguam Najib membangkitkan kemungkinan pengawasan bank negara berhubung aliran dana ke akaun bank Perayu mungkin dikompromi oleh keluarga Zeti yang didakwa menerima bayaran daripada ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Apa yang mengejutkan kita ialah apabila semasa perbicaraan Peguam Najib membangkitkan kemungkinan pengawasan bank negara berhubung aliran dana ke akaun bank Perayu iaitu Najib mungkin dikompromi oleh keluarga Zeti yang didakwa menerima bayaran daripada ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Jadi apabila maklumat tentang maklumat berkaitan dengan bank keluarga Zeti ini mungkin akan membawa lebih mudarat kepada Najib kalau benar-benar didedahkan. Kerana dalam tulisan di Malaysia Kini ini, apa yang ditulis oleh penulis laporan ini mengatakan mungkin dikompromi oleh keluarga Zeti yang didakwa menerima bayaran daripada ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Didakwa menerima keluarga Zeti didakwa menerima bayaran daripada ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Saya pun tak tahu, kita pun tak tahu, tiada data dan tiada maklumat yang didedahkan. Walau bagaimanapun itulah yang didakwa. Kononnya keluarga Zeti menerima bayaran daripada ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Itu sebabnya Peguam Najib membangkitkan kemungkinan pengawasan bank negara berhubung aliran dana ke akaun Najib mungkin dikompromi oleh keluarga Zeti yang didakwa menerima bayaran daripada ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar untuk Tun Mahathir Mohamad. Ada orang menulis, habislah Tun Mahathir kali ini. Musnahlah harapan terakhir Mahathir kali ini. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Babai Mahathir Mohamad tak akan bangkit semula. Dan macam-macam lah yang mereka tulis. Ini apabila satu tulisan ditulis oleh sabudinhusin.com mengatakan, PN ketepikan proklamasi orang Melayu. Persoalan ini mula timbul apabila kita sudah mula lama tak dengar tentang proklamasi Melayu yang telah dimulakan oleh gerakannya oleh Mahathir Mohamad. Muhyiddin Yassin semalam mengumumkan PN akan bertanding di semua 25 kerusi DUN dan PRN dalam PRN 6 negeri akan datang ini. Kata Muhyiddin, PAS akan bertanding di 126 kerusi, Bersatu 63 kerusi, dan Gerakan 36 kerusi. Rundingan kerusi berjalan dengan agak lancar, tiada perselisihan faham yang boleh mencetuskan masalah, dedah Muhyiddin. Kami dapat muktamadkan rundingan lebih awal berbanding tarikh pengundian yang masih belum diumumkan, katanya dalam satu sidang media di Ibu Pejabat PN di Kuala Lumpur. Turut hadir ialah Presiden PAS Hadi Awang, Presiden Gerakan Dominic Lau dan barisan pimpinan tertinggi PN yang lain. Sebelum ini, selepas mengadakan rundingan meja bulat dengan parti-parti yang menyokong proklamasi orang Melayu, Tun Mahathir yang seolah-olah menobatkan dirinya sebagai Ketua Blok Pembangkang mengumumkan
Mereka bersetuju untuk tidak bertembung sesama sendiri dalam PRN akan datang nanti. Dalam rundingan meja bulat yang dihadiri beberapa pemimpin utama PAS dan pemimpin kecil Bersatu, tetapi tidak dihadiri Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin selaku ketua pembangkang. Tun Mahathir turut menyebut pertemuannya dengan Muhyiddin akan diatur selepas itu. Bagaimanapun, di sebalik Muhyiddin menyatakan kesediaan untuk bertemu dengan Tun Mahathir yang lebih dahulu mempelawannya untuk bekerja sama, tetapi sehingga kini tiada pertemuan berlangsung antara kedua-dua mereka. Secara umumnya disedari, kebimbangan dalam PN terhadap pertemuan itu ialah Tun Mahathir pastinya akan meminta sejumlah kerusi untuk kelompok yang menyokongnya, termasuk daripada pejuang yang dipimpin anaknya Mukhriz. Hakikatnya kini, mereka itu tiada kekuatan sendiri selepas hilang deposit pada PRU 15 lalu dan berharap dapat bernafas kembali dengan menumpang kekuatan PN. Malah, Mukhriz tidak lama sebelum ini turut memohon untuk menyertai PN, tetapi telah ditolak dengan alasan penyertaan parti itu akan mengganggu proses pengagihan kerusi dalam gabungan tersebut. Semalam, sementara Tun Mahathir masih di luar negara dan tanpa menunggu perjumpaan dengan Muhyiddin berlangsung, PN secara rasmi telah mengumumkan dan memuktamadkan pembahagian kerusi antara mereka. Nampaknya, melalui pembahagian itu, tiada kerusi diperuntukkan kepada parti atau pihak lain selain parti dalam PN. Sekaligus ini bermakna PN telah mengenepikan Tun Mahathir dan proklamasi orang Melayu dalam menghadapi PRN 6 negeri mendatang ini. Masih mahu bertanding jugakah mereka yang bersama proklamasi orang Melayu, termasuk pejuang yang dipimpin Mukhriz dalam PRN nanti? Ditulis oleh Sabudin Husin. Apa pendapat anda sekalian? Adakah Mahathir akan mampu hidup lagi dalam politik selepas ini? Habislah Mahathir, kita boleh ucap bye-bye Tun Mahathir dan tak akan dapat bangkit lagi. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya cakap petang tadi, ramai orang yang tak akan percaya apabila saya cakap saman terhadap Zuraida Kamarudin sebanyak 10 juta yang telah dimenangi oleh Anwar Ibrahim dan PKR dan telah disahkan di Mahkamah Tinggi dan diarah supaya Zuraida membayarnya. Saya kata itu baru permulaan. Saya kata next is mungkin Azmin Ali ataupun geng-geng PKR yang lain yang telah lompat parti sebelum ini dan menyertai pengkhianatan Langkah Sheraton meninggalkan PKR dan menyertai Langkah Sheraton. Ramai orang mempersoalkan apa yang saya cakap. Ada yang mereka kata saya bermimpi di siang hari, di malam hari dan macam-macam lah. Tapi terbukti apa yang saya kata itu hanya satu permulaan. Itu satu permulaan untuk satu duluan yang bagus untuk undang-undang lompat parti. Akhirnya terbukti benar. Apabila pemimpin atau Setiausaha Agung PKR yaitu Saifuddin Nasution Ismail mengatakan saman PKR ke atas Zuraida hanya satu permulaan. Makna kata pada pendapat dan juga pemahaman saya, Zuraida mungkin adalah orang yang mungkin bukan terakhir tetapi orang pertama dan mungkin akan lebih banyak lagi yang akan terlibat di dalam saman yang seterusnya. Itu sebab saya tanya kepada anda semua yang mengikuti channel konten ini, adakah anda juga setuju dan suka dengan tindakan ini? Bukan sekadar kepada PKR. Kita kena buka fikiran kita. Jangan hanya berfikir kepada PKR, tetapi kita berfikir kepada semua parti yang mana melibatkan Barisan Nasional UMNO, Bersatu, PAS, PKR, Gerakan DAP dan semualah parti-parti yang ada di Malaysia termasuk yang ada di Sabah dan Sarawak. Sepatutnya undang-undang seperti ini perlu dikuatkuasakan dari dahulu lagi. Selain daripada undang-undang lompat parti yang ada sekarang, perlu ada undang-undang seperti ini yang mana setiap calon yang akan bertanding perlu menandatangani perjanjian aku janji yang mana
akuan itu harus diterima di mahkamah, yang mana kalau mereka lompat parti setelah menang dan tidak ada apa-apa isu selain dipecat, mereka perlu membayar ganti rugi sekurang-kurangnya 10 juta seperti mana yang telah berlaku kepada Zuraidah Kamarudin ini. Adakah Anda setuju dengan saya? Kalau Anda setuju, Anda bermaksud Anda setuju supaya ada kestabilan politik di Malaysia. Sila tinggalkan komen Anda, tulis dalam ruangan komen di bawah ini apa pendapat kamu tentang apa yang saya kata tadi itu. Kamu setujukah bahwa setiap parti politik perlu ada undang-undang denda? Kalau dalam bahasa dusun, sogit. Diberikan denda dalam bentuk uang tunai kepada sesiapa yang mengkhianati parti dan lompat parti. Apabila Saifuddin Nasution Ismail mengatakan saman PKR ke atas Zuraidah hanya satu permulaan, saya fikir ini sudah akan membuatkan lutut semua orang-orang yang lompat parti meninggalkan PKR dan menyertai langkah Sheraton mula bergegar dan tak tidur lena malam ini, terutamanya Azmin Ali. Selepas mahkamah hari ini mendapati Zuraidah Kamarudin perlu membayar RM 10 juta kepada PKR, pemimpin kanan parti itu lantas mengingatkan ia hanyalah satu permulaan buat bekas wakil rakyat yang berpaling tadah sebelum ini. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah seterusnya yang bakal diambil parti terbabit ialah membawa bekas ahli parlimen lain yang menyertai langkah Sheraton pada tahun 2020. Siapa lagi kalau bukan ketuanya Azmin Ali, bekas timbalan presiden parti PKR. Kami mulakan dengan Zuraidah dan kami menang, kata beliau. Makna kata ini sudah satu duluan. Dan pastinya membawa ketakutan besar kepada Azmin Ali. Langkah seterusnya ialah ke atas bekas ahli parlimen PKR lain yang ikut keluar pada 2020 lalu, kata beliau. Fakta kesnya adalah sama. InsyaAllah peluang menang adalah cerah, katanya dalam kenyataan dimuat naik di Facebook hari ini. Malaysia Kini pagi tadi melaporkan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Zuraidah membayar RM 10 juta kepada PKR kerana berpaling tada daripada parti itu pada tahun 2020. Ketika itu Zuraidah merupakan ahli parlimen Ampang untuk penggal ketiga. Peguam PKR Navpreet Singh berkata, keputusan tersebut dibuat Hakim Akhtar Tahir semasa prosiding dalam talian. Katanya, Akhtar berpendapat bond yang ditandatangani Zuraidah semasa menjadi calon PRU 14 lalu adalah kontrak yang sah dan mengikat. Bahkan jumlah RM 10 juta itu munasabah untuk menyekat seseorang ahli parti bertindak bertentangan dengan kepentingan parti, kata beliau. Hakim juga kata Navpreet mengarahkan Zuraidah membayar kos sebanyak RM 50,000 kepada pelanatif. Tidak ruang untuk khianat. Zuraidah meninggalkan PKR dalam peristiwa yang menyaksikan kerajaan PH jatuh pada Februari 2020. Selain Zuraidah, ada lagi ahli parlimen bertindak sama termasuk Azmin Ali yang ketika itu menjadi timbalan presiden PKR. Selepas meninggalkan PKR, Zuraidah menyertai Bersatu untuk seketika sebelum menyeberang pula ke Parti Bangsa Malaysia yang menyaksikan dia bersama penyokongnya berdepan dalam konflik dalaman. Semasa PRU 15 dilangsungkan pada November 2022, Zuraidah bertanding untuk mempertahankan kerusi Ampang namun dia kalah, malah hilang wang pertaruhan. PKR memulakan tindakan sivil ke atas Zuraidah pada September 2020. Berdasarkan keputusan mahkamah hari ini, Saifuddin berkata, pengajaran yang boleh diambil oleh semua pihak ialah jangan melakukan khianat kerana kegembiraan yang dialami hanya sementara. Dia yang juga Menteri Dalam Negeri menambah, ketika ini memang ramai bekas penyokong PKR yang sedang memohon untuk menyertai semula parti berkenan namun ia tidaklah semudah itu. Namun katanya, individu yang mengkhianati parti tidak akan diterima semula. Maaf ya, masuk parti bukan macam bersalin baju, katanya. Selain Zuraidah, 10 ahli parlimen yang kini berdepan dengan tindakan sama ialah Azmin Ali,
Azmin Ali, Saifuddin Abdullah, Baru Bian, Kamarudin Jafar, Mansur Othman, Muhammad Rashid Hasnon, Edmund Santara Kumar Ramanidu, Ali Biju, Willy Monggin, dan Jonathan Yasin. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan yang paling ditakuti oleh Azmin Ali akhirnya diumumkan oleh Saifuddin. Jumpa lagi, apa pendapat Anda? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini ialah melibatkan satu kabar angin yang mengatakan kononnya Rafizi didesak untuk letak jawatan. Siapa yang minta? Ikuti ulasan ini. Tapi sebelum itu, sila tekan butang subscribe dan share video ini serta tinggalkan komen Anda tentang isu yang hangat ini. Apabila kononnya ada satu dakwaan, kononnya mengatakan Rafizi Ramli didesak untuk letak jawatan. Dan yang lebih menggemparkan kita lagi ialah orang kononnya yang mendesak Rafizi ini. Siapa lagi kalau bukan UMNO. Didakwa kononnya UMNO Selangor mendesak Rafizi Ramli untuk meletak jawatan. Namun demikian, ianya telah pun dinafikan oleh UMNO Selangor. Apa sebab ini berlaku? Badan Perhubungan UMNO Selangor menafikan, mengeluarkan surat atau kenyataan mendesak Menteri Ekonomi Rafizi Ramli melepaskan jawatan beliau. Pada pendapat saya tak setuju untuk Rafizi Ramli didesak letak jawatan. Kerana setakat ini, Rafizi Ramli masih berfungsi dengan baik, dapat memberikan idea untuk membawa kemajuan dan menyelesaikan masalah ekonomi Malaysia. Berbanding dengan orang yang mengkritik beliau, sebenarnya mereka hanya mengkritik. Tapi bila ditanya apa cadangan mereka untuk membaiki ekonomi Malaysia, mereka lebih banyak tak tahu daripada banyak tahu. Mengkritik lebih senang daripada melaksanakannya. Ramai orang yang mengejek Rafizi. Kononnya mereka kata Rafizi Ramli mempunyai hanya seorang menteri teori. Tapi saya nak tanya, orang yang kata menteri teori itu yang mengecam Rafizi kononnya hanya sekadar menteri teori, saya nak tanya, kamu mengkritik itu ada cadangankah? Dan cadangan Anda yang Anda fikir itu kalau dilaksana berkesankah dalam masa 7 bulan? Kalau dalam masa 7 bulan Anda berada di sana dan terus ada perubahan, Anda memang luar biasa geliga, Anda memang luar biasa hebat, tapi malangnya belum pernah saya dengar. Saya pernah belajar ekonomi di university. Belum pernah saya dengar dalam tempo 7 bulan kesan ekonomi dapat dilihat. Lebih-lebih lagi sekarang ini ekonomi moden ini bukan hanya ditentukan lebih-lebih lagi oleh satu pemimpin. Bukan juga ditentukan oleh Malaysia, tetapi ditentukan oleh ekonomi global. Jadi kalau Rafizi baru 7 bulan jadi Menteri Ekonomi, dah nak dikomen, nak disuruh untuk letak jawatan, saya fikir itu tidak sesuai langsung. Karena Rafizi sudah melaksanakan apa yang sepatutnya dan kita ambil masa untuk melihat kejayaannya. Belum pernah ada saya dengar tentang penyelesaian masalah ekonomi ini boleh buat dalam 1 detik. Sedangkan menteri-menteri yang lepas dulu pun 33 bulan, berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh bulan tiada kesan. Ini kan pula baru 7 bulan kan. Jadi saya benar-benar tak setuju kalau ada desakan untuk Rafizi meletakkan jawatan beliau. UMNO Selangor dalam kenyataan hari ini memaklumkan surat itu adalah palsu dan fitnah terhadap kepimpinan parti di negeri berkenan menurut laporan bernama. Katanya, UMNO Selangor tidak pernah mengeluarkan surat atau kenyataan mengenai perkara terbabit. Berita palsu seumpama ini mempunyai agenda jahat untuk menjejaskan imej dan reputasi kepimpinan UMNO Selangor serta Kerajaan Perpaduan dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN Selangor akan datang, katanya. Saya setuju dengan apa yang beliau katakan ini. Ialah kita memang faham. Lebih-lebih lagi menjelang pilihan raya negeri PRU memang banyak perkara-perkara yang tersebar. Terutamanya perkara-perkara fitnah.
Sekarang ini media sosial begitu mudah untuk diakses, begitu mudah untuk disebarkan. Tak payah tunggu sejam, tak payah tunggu 5 menit. 5 saat saja maklumat dah tersebar lebih daripada 10.000 orang. 5 saat saja. Satu kali klik, semua akan lihat. Jadi, perkara-perkara seperti ini memang akan berlaku bukan sekadar kepada parti kerajaan, tetapi juga kepada parti pembangkang, bukan saja kepada PH, UMNO, PKR, tetapi juga ada juga berlaku kepada parti Bersatu, PAS, dan sebagainya. Katanya, Badan Perhubungan UMNO Selangor terus komited mengukuhkan kestabilan politik tanah air dan menyambut baik kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Justru akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, hari ini telah disahkan bahawa DUN Selangor telah pun bubar dengan sahnya. Jadi dengan itu kita akan melalui satu lagi pilihan raya negeri di Selangor apabila DUN Selangor telah disahkan bubar hari ini. Dewan Undangan Negeri Selangor bagi penggal ke-14 secara rasminya dibubarkan hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Jadi bermula daripada hari ini pasti ada kempen di sana-sini, dan yang lebih menarik lagi, pasti akan ada cerita-cerita yang menarik. Tak tahulah itu berita palsu kah, itu fitnah kah, itu benar-benar betulkah, berita kabar angin kah, dakwaan semata-mata kah. Inilah yang akan berlaku dalam pilihan raya. Tak boleh elak, memang akan ada dakwaan-dakwaan yang luar biasa yang kita tak pernah tahu. Pembubaran itu selaras dengan pengumuman Setiausaha Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani pada Isnin lalu, selepas mendapat perkenan Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah. Ini bermakna DUN Selangor yang mempunyai 56 kerusi dibubarkan 2 hari lebih awal berbanding tempoh mandat DUN yang berakhir pada 25 Jun ini. Dengan pembubaran itu, pentadbiran Selangor kini ditadbir kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas PRN nanti. Selangor antara 6 negeri yang akan mengadakan PRN selain Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pada pilihan umum ke-14, Pakatan Harapan mendominasi Selangor apabila menang 51 daripada 56 kerusi, diikuti Barisan Nasional dan PAS masing-masing 4 dan 1 kerusi. Kedudukan terkini kerusi di sebelum DUN dibubarkan ialah PH memiliki 40 kerusi, iaitu PKR 19, DAP 15, Amanah 6, BN 5, Bersatu 4. Parti Bersatu Malaysia PBM 2, manakala PAS, Pejuang dan Warisan masing-masing 1 kerusi serta seorang wakil rakyat bebas. Satu lagi kerusi DUN Batangkali diisytiharkan kosong setelah wakil rakyatnya tidak hadir ke persidangan DUN melebihi 6 bulan. Rupa-rupanya ada satu yang telah pun dikosongkan kerana tidak hadir. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah dia jawapan kepada sumber yang mengatakan UMNO desak Rafizi letak jawatan, tetapi telah pun dinafikan oleh UMNO Selangor. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.